Apa maksudnya kat sini, tuan-tuan dengar? Hadis yang dikumpulkan berkaitan dengan pensyariatan khuf, yang kita duk cerita sapu khuf ni tuan-tuan, termasuklah salah satu hadis yang kita baca pada malam ni, maka dikumpulkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, dikira-kira seramai 70 orang sahabat meriwayatkan hadis tersebut pada jalan yang pelbagai dan menyampaikan kepada orang ramai. Bila sebut kata ramai sahabat meriwayatkan hadis, maka dia boleh sampai ke darjat hadis ini adalah hadis mutawatir. Ini masuk bidang hadis sikit tuan-tuan. Dia masuk kepada darjat hadis mutawatir. Bila sampai ke darjat hadis mutawatir, apa makna mutawatir? Mutawatir ni tuan-tuan adalah marawahu, ataupun kita sebut maknanya dengan ringkas, marawahu jam'un ala jam'in, iaitulah hadis yang diriwayatkan daripada ramai sahabat ke atas ramai sahabat, ataupun ke atas ramai manusia. Jalan dia banyak, perawinya banyak, ramai orang terima hadis tersebut, maka adalah satu benda yang agak mustahil bahawa hadis itu hendak didustakan, pasal ramai daripada kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Darjat mutawatir ni tinggi. Siapa yang tolak hadis-hadis yang darjatnya mutawatir, maka hukumnya adalah kafir dan murtad. Dahsyat tuan-tuan. Siapa yang tolak hadis mutawatir, maka hukumnya dia murtad, terkeluar daripada Islam, dan dia kafir. Sama hukum seperti mana orang yang menolak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ni darjat mutawatir. Sebab tu bila orang kata kat kita tuan-tuan, dia ni golongan anti hadis. Sembang pasal orang anti hadis. Sebelum kita nak hukum dia ni keluar Islam ataupun tidak pasal dia anti hadis, kena tengok dulu sama ada hadis yang dia tolak tu hadis apa. Adakah mutawatir, adakah sahih, adakah hasan, adakah dhaif. Maka kalau dia tolak hadis sahih, semisal contohnya, ataupun hasan, yang perawinya adalah perawinya kurang, tak ramai, maka dia tak dihukumkan sebagai orang yang murtad. Walaupun dia tolak, tuan-tuan, tak dihukumkan murtad, tetapi kata ulama, dia satu orang yang berdosa besar, sangat besar, dan juga dia merupakan orang yang fasik. Tuan-tuan boleh faham lah. Bukan saya nak sebut kata, oh kalau macam tu mudah lah ustaz, kira orang tolak hadis ni kira tak keluar Islam. Tak, kita tak boleh hukumkan satu orang yang kita dengar kata dia tolak hadis, terus kita hukumkan kata dia kafir. Tidak, tak boleh. Kita kena tengok dulu hadis apa yang dia tolak. Kalau ada hadis-hadis mutawatir yang dia tolak, hadis yang ramai, jalurnya banyak, kalau yang dia tolak hadis-hadis tersebut, maka barulah dihukumkan sebagai kafir dan juga dikira sebagai orang yang murtad. Jadi bahaya tuan-tuan. Golongan-golongan anti hadis kadang-kadang dia bedai lah. Maksud kata bila anti hadis ni, semua hadis, dia kata bukan takat satu hadis, semua hadis. Kebanyakan golongan anti hadis lagu tu, dia bukan tolak 2-3 hadis, tapi dia memang tolak semua hadis. Pasal apa? Pasal tidak lain dan tidak bukan, mereka berpegang bahawa bagaimana kita nak terima Muhammad, bagaimana kita nak terima ayat-ayat yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad, sedangkan dalam Quran menyebut Muhammad tu adalah bashar, manusia. Maka pasal apa kita nak beriman kepada manusia? Ni pegangan golongan anti hadis tuan-tuan. Jadi mereka kata manusia sama ya. Pasal apa kita nak pegang dengan Nabi kita Nabi Muhammad? Cukup takat Al-Quran, wahyu daripada Allah, Tuhan. Buat apa kita nak beriman dengan makhluk? Ini bahaya tuan-tuan, golongan anti hadis. Jadi kalau dia berpegang macam tu, maksud kata dia tolak hadis kulluhu, dia tolak hadis secara keseluruhan, termasuklah hadis mutawatir, maka dia dikategorikan sebagai orang yang murtad, yang keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Jadi tuan-tuan kena faham lagu tu